Allah Ta'ala tak ada kaifiat bagi diri dia. Kaifiat banyak kali diulangkan. Kaifiat ada dua makna. Kalau bahasa Melayu kaifiat ni apa Imam? Ni Muhammad, kaifiat ni cara kan. Cara kalau bahasa Melayu kita ni, kita terikut dengan bahasa kitab-kitab Jawi kita, kaifiat ni artinya cara-cara nak solat, kaifiat berwudu, tu ke cara. Kaifiat ni ada dua makna. Kaifiat makna yang pertama merujuk kepada hakikat. Kaifiat dengan maksud hakikat. Jadi kaifiat dengan maksud hakikat ini sabit bagi Tuhan. Ada bagi Tuhan. Kalau Tuhan tak ada makna apa ni, sifat-sifat Tuhan kalau tak ada kaifiat dengan maksud hakikat, maknanya tak ada ni sifat tersebut. Kalau tidak ada hakikat bagi sifat-sifat Tuhan, maknanya sifat tersebut tak ada lah. Tak ada hakikatnya, tak ada apa-apa, kosong je lah. Jadi kaifiat dengan maksud hakikat, kita tidak nafikan perkara tersebut, bahkan perkara tersebut memang sabit lah. Kalau kaifiat dengan maksud hakikat. Namun kaifiat kalau bermakna, kaifiat dengan makna hal, kaifiat dengan maksud ciri-ciri miqdar, ukuran, panjang, pendek, kaifiat dengan maksud contoh-contoh, kaifiat dengan maksud bandingan, yang ini semua perkara yang mustahil bagi ketuhanan. Jadi kita tanya kaifa. Kaifa. Kaifa artinya kita menanyakan perihal seorang. Kaifa haluka, bagaimana? Itu kaifa. Perkataan kaifiat tu asalnya daripada perkataan Arab kaifiat. Kaifa. Kaf, ya, fa. Kaifa. Bagaimana keadaan kamu? Jadi kaifa ini soalan mengenai tentang perihal bagi seorang. Semalam muram, ini macam mana? Nampak merujuk kepada perubahan. Merujuk kepada perubahan untuk tahukan apakah perubahannya hari ini. Itulah baik, alhamdulillah, sihat. Lagi apa dia? Macam mana keadaan dia? Semalam sihat, hari ini baik. Semalam demam, hari ini sihat. Semalam terbakar, hari ini dah reda. Tu sesuatu yang dinamakan sebagai sifat yang berubah-ubah. Ini perkara yang mustahil bagi ketuhanan. Ya. Begitu juga kaifiat merujuk kepada berapa, macam mana ni, nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Kita tanya, nak buat macam mana ni? Kaifiat dia macam mana? Artinya macam mana? Adanya satu, atas, bawah, depan. Bila kata begitu, soalan itu artinya ada bandingan. Sebelum ni kau buat macam mana? Kita tanya balik. Sebelum ni buat macam mana? Oh, okey. Terus kita buang balik. Maknanya ada bandingan. Ini perkara kaifiat yang mustahil bagi ketuhanan. Jadi begitulah juga dengan kaifiat merujuk kepada ukuran-ukuran panjang pendek, semuanya mustahil bagi ketuhanan. Dan kaifiat inilah yang bermati-matian kita menentang golongan Wahabi. Golongan Wahabi mengatakan Allah Ta'ala itu ada kaifiat, tapi tak tahu kaifiatnya. Bila kita tanya pada mereka, mereka tak jawab apa yang mereka maksudkan tentang kaifiat. Kalau mereka mengatakan kaifiat itu bermaksud hakikat, kita pun begitu juga. Kita mengisbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan pelbagai sifat-sifat yang layak bagi ketuhanan. Dalam masa yang sama, kita tak tahu kaifiat, hakikat sifat tersebut. Ada hakikat? Ada kaifiat bermakna hakikat? Ada. Tapi kita tidak tahu. Artinya kita tidak tahu hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala. Namun kalau kaifiat bermaksud yang kita bincangkan tadi, ini perkara yang mustahil bagi ketuhanan. Lalu mereka mengatakan Tuhan itu di atas arasy, Tuhan itu ada tangan, Tuhan itu ada mata, tapi mata Tuhan kita tak tahu kaifiatnya. Nampak tu tuan? Bila kita katakan kaifiat tak tahu, kambing ada tangan, monyet ada tangan, ada. Manusia ada tangan, ada.
Kambing ada kaki? Ada. Manusia ada kaki? Ada. Kaifiatnya berbeza tak? Ya, berbeza. Hakikatnya sama tak? Sama. Apakah hakikatnya? Juzuk. Tapi kaifiat berbeza. Tak sama. Dia punya kaifiat. Nampak tadi miqdar dia, kedudukan dia. Tak sama tu kaifiat tu. Tapi hakikatnya sama. Apa dia? Berjuzuk. Lalu golongan ini mengatakan Tuhan itu ada tangan tapi tidak diketahui hakikatnya. Lalu sebahagian daripada mereka mengatakan kepada anak-anak mereka, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu bertangan. Bila anaknya tanya, macam mana besarnya Tuhan? Macam mana tangannya Tuhan? Lalu ayahnya tanya kepada anak dia, tangan adik kecil ke besar? Besar. Tangan ayah lebih besar. Tangan Tuhan lebih besar lagi yang tak dapat dijangka oleh akal kita. Tak dapat jangka macam mana? Besar dia tu, kalau ambil tali tape tu, tak ada penghujung ke? Ini yang kita nafikan. Kalau yang disebutkan tidak dijangka, artinya tak boleh kita fahamkan akan hakikat, ini kita terima. Tapi kalau mereka mengatakan kaifiat, artinya ukurannya tak tahu, bentuknya tak tahu. Ini yang kita nafikan, yang kita tentang selama ini. Lalu apabila mereka mengatakan Tuhan itu berada atas lagi daripada arasy, tapi kaifiatnya tak tahu. Mereka mengatakan kaifiatnya tak tahu. Kalau kapal angkasa tahu tak kaifiat dia, tahulah kapal kaifiat dia bergerak dari sini ke sini, dah lilap tahu. Tapi kaifiat Tuhan itu tak tahu atasnya di sana. Tapi ataslah Tuhan. Kaifiatnya tak tahu. Bila mereka katakan kaifiat tu tak tahu, tapi Tuhan itu berkaifiat, cuma tak tahu saja kaifiat macam mana. Bermakna apa dia? Tuhan ada bandingan. Tuhan ada ukuran. Tuhan ada bentuk. Ni datangnya di kaifiat yang kita nafikan. Apabila Tuhan atas saja daripada arasy, tempat Tuhan atas daripada arasy, Tuhan itu berjuzuk. Tuhan itu mengambil ruang. Cuma macam mana cara mengambil ruang tu kita tak tahu. Ini yang jadi masalah. Macam mana keberadaan Tuhan atas arasy lagi tu, kita tak tahu kaifiatnya macam mana. Kalau kita tengok burung atas udara, kita tahu kaifiat dia. Jadi Tuhan tu ada kaifiat, cuma tak tahu saja. Ini yang kita tentang golongan-golongan yang mengatakan Tuhan itu bertempat. Yang mereka mengatakan Tuhan itu berkaifiat. Kalau mereka maksudkan kaifiat sebagaimana yang kita tentang tadi, inilah yang selama ini duduk bising menyalak sana menyalak sini ni. Kalau mereka mengatakan kaifiat tersebut merujuk kepada hakikat, no problem. Kita berjabat tangan, boleh berpeluk-peluk walaupun waktu KP ni. Tak ada masalah. Tapi mereka mengisbatkan tempat, yang ni jadi masalah. Mereka mengisbatkan tempat tapi tak tahu kaifiat macam